Kadang-kadang kita rasa kita suci dari dosa. Dan terkadang kita langsung tidak bertaubat. Dan terkadang tak pernah beristighfar. Dan terkadang tak pernah rasa bersalah. Dan dalam keadaan kita rasa diri kita bersih dari dosa, tiba-tiba di sana ada dosa yang Allah simpan dalam keadaan yang begitu baik. Sehingga petang ni kita duduk, dosa tersebut masih lagi Allah simpan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Sadaqallahul azim. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma qaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan pada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar suara saya dah? Alhamdulillah, dengar Dengar? Jelas Jelas. Okey, sebelum kita mula tolong panjang-panjangkan, sampaikan, kita sharekan kebaikan ini. Dan kembali kita dalam program Muhasabah Jiwa, dan sepatutnya berlangsung pada pukul 11 setiap hari. Cuma dalam kekangan masa yang cukup sibuk dengan program-program turun padang geng ustaz yang cukup sibuk bermusyarat, turun padang, isu-isu kemanusiaan, kebajikan, keadilan, menerangkan kepada sahabat-sahabat di luar sana kepentingan menjaga nyawa dan sebagainya. Dan kita juga turun padang dalam siri-siri memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia agar mengambil vaksin sebagai langkah berikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya lompat pada pukul 2 petang hari ini. Dan banyak juga simposium yang terpaksa saya hadiri, dan kekangan kesihatan yang tidak berapa baik. Allah bagi sikitlah rehat, maka kita nak balik semula dalam program Muhasabah Jiwa, insya-Allah. Boleh dah? Sahabat yang saya kasih sekalian, dalam perkongsian kita dalam masa yang cukup ringkas ini, lepas daripada solat Zuhur, alhamdulillah, kita duduk sekejap, kita nak muhasabah diri kita, insya-Allah. Cuba kita nak lihat satu tajuk pada petang ini, iaitu tanda-tanda kecelakaan. Tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang manusia. Cuba kita renungkan apa disebutkan oleh tinggalan daripada alim ulama kita. Antaranya seorang tok guru yang kalau siapa biasa dengar nama dia, iaitu Imam An-Nawawi. Bukan Imam An-Nawawi yang menulis hadis 40 tu, ataupun pengarang kitab Riyadhus Salihin. Itu Imam An-Nawawi daripada Syria, daripada Syam. Kuburnya berada di Damaskus ataupun Damsyik. Imam An-Nawawi saya masukkan ini ialah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang tok guru, ulama besar yang lahir pada tahun
1875 Masihi. Pada abad yang ke-19 lah. Lahir di mana? Di sebuah kampung bernama Kampung Tanara. Kampung Tanara ini berada di Banten ataupun di Banten. Itu dipanggil Bantani, Al-Bantani. Al-Bantani satu provinsi yang berada di bahagian barat Pulau Jawa. Maknanya Jawa Barat lah. Ada seorang ulama bernama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dia menulis sebuah kitab. Kitab dia ditulis dalam bahasa Arab. Nama bahasa Arabnya lah Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Nasihat kepada hamba. Maknanya kitab dia lebih menjurus kepada pembinaan jiwa. Ini yang kita panggil tasawuf. Tasawuf. Daripada kitab ini dimasukkan hadis-hadis Nabi dan juga asar-asar. Kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, kata-kata tabi'in. Maknanya kitab yang banyak membentuk jiwa. Dalam kitab ini disebutkan ada tanda-tanda kecelakaan bagi manusia itu ada 4. Ada 4 perkara. Kita nak bincangkan 4 perkara ini. Kalau dapat satu, habislah satu poin untuk kita hari ini. Kita sambung sampai habis 4 perkara ini. Boleh dah? Daripada kitab ini disebut bahawa daripada kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad ini Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani kata tanda-tanda kecelakaan itu ada 4. Yang pertama sekali, nisyanu dhunubil madiyah. Ini juga disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nisyanu dhunubil madiyah, iaitu tanda seorang itu celaka. Yang pertama sekali iaitu dia lupa pada dosa yang dia pernah buat. Sedangkan dosa tersebut wahya indallahi mahfuzatun. Sedangkan dosa tersebut di sisi Allah disimpan dengan begitu rapi. Disimpan dengan begitu baik. Sebab itu kadang-kadang kita rasa bahawa kita bersih. Ini bukan sifat orang yang bertaubat. Kadang-kadang kita rasa kita suci dari dosa. Dan terkadang kita langsung tidak bertaubat. Dan terkadang tak pernah beristighfar. Dan terkadang tak pernah rasa bersalah. Dan dalam keadaan kita rasa diri kita bersih dari dosa, tiba-tiba di sana ada dosa yang Allah simpan dalam keadaan yang begitu baik. Sehingga petang ni kita duduk, dosa tersebut masih lagi Allah simpan. Terkadang dosa kita dengan Allah, kita lawan apa yang Allah suruh. Kita tinggal apa yang diperintah, kita buat apa yang dilarang. Terkadang melibatkan dosa besar. Kalau kita tengok dekat internet, nak ataupun tidak, kita kena sebut dalam media sosial. Ada artis yang menyebut, bergurau ataupun dengan cara serius mengatakan, aku ilah, aku Tuhan, sembahlah aku. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau lebih teruk lagi, anak-anak kita masuk dalam media sosial. Anak-anak kita ini bersama dalam meraihkan artis-artis yang mereka puja. Dalam keadaan anak kita itu tidak ada kekebalan, tidak ada imuniti, tidak ada kekuatan, tidak ada perisai, tidak ada tauhid. Bermain-main dengan isu-isu lidah yang tidak bertulang. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata membawa neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita kalau lihat kadang-kadang kita atas nama seloroh, atas nama bergurau, atas nama bergurau senda, dia boleh mengundang kepada dosa. Terkadang dosa kita dengan Allah, kita tinggalkan solat, kita pernah buka aurat, kita pernah makan yang haram dulu 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Kadang-kadang petang ni kita termenung, kenapa anak-anak kita tak mendengar kata, kenapa anak-anak kita ini dia tidak mendirikan solat, payah nak baca Quran. Terkadang anak-anak kita tengok, dia boleh hafal novel-novel tebal, Harry Potter, yang tebal dia boleh hafal, dia boleh khatam 5-6 kali, tapi Quran, alif bata dia tak boleh baca. Fatihah dia tak boleh baca. Banyak yang kita jumpa keadaan macam ni. Kadang dalam urusan-urusan agama jadi terkebelakang. Dalam urusan-urusan dunia terkehadapan. Budak-budak 3 tahun sudah mahir dengan internet, sudah mahir dengan smartphone. Tetapi dia bila sebut tentang agama, tentang solat, mereka terkebelakang, going backward.
Benda ni kenapa berlaku? Antara sebabnya dosa yang kita tanggung. Terkadang nenek yang umur 80 tahun nak meninggal, dia punya nyawa tak boleh keluar. Kenapa nyawa tak boleh keluar dalam keadaan nazak? Antara sebabnya dia pernah berdosa kepada ibu dan ayahnya bila 70 tahun yang lampau. Anak cucu yang menunggu nenek itu dalam keadaan yang sakratul maut, dalam keadaan nazak, tidak boleh melakukan apa-apa, bahkan tidak tahu bahawa neneknya pernah berdosa kepada siapa? Kepada ibu dan ayahnya dahulu ketika mana dia masih muda. Dalam keadaan dia menanggung dosa 70 tahun yang lampau, masih disimpan wahya mahfudatun, bahawa dia di sisi Allah, dosa tersebut ditulis dan disimpan dengan begitu baik. Dan terkadang pelaku dosa itu dia sendiri dah lupa dia pernah berdosa. Dia lupa dia pernah menyakitkan hati kedua orang ibu bapanya. Bahkan kedua ibu bapanya sudah pun meninggalkan dunia yang fana ini. Maka dalam keadaan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang yang dia lupa pada dosa, nisyanu dhunubil madhiyah, dia lupa pada dosa yang telah lalu, ia merupakan tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang. Sebab itu sahabat yang saya kasih sekalian, dalam kita menilai bagaimana Rasulullah SAW dalam 3 hadis. Nabi sehari semalam berapa banyak Nabi beristighfar. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Akthar min 70 marratan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengambil hadis ini daripada mulut Nabi yang mulia, terus daripada mulut Nabi yang mulia. Dia mendengar Nabi menyebut. Dia kata apa? Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Bahawa Rasulullah memberitahu sesungguhnya aku dalam sehari semalam aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya berapa banyak? Akthar min 70 marratan. Lebih daripada 70 kali Nabi beristighfar dan Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebab tu kita berbeza dengan Nabi. Sebab tu bila kita bertaubat di atas dosa kita, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud beristighfar dan bertaubatnya itu iaitu menambahkan rasa syukurnya kepada Allah. Bukan sebab melakukan dosa, tetapi sebagai orang yang bersyukur, Nabi yang tidak melakukan dosa, Nabi yang maksum, beristighfar dan bertaubat sehari semalam melebihi 70 kali merupakan perkara yang sangat besar. Kalau itulah keadaan Nabi, dalam keadaan kita yang berdosa, macam mana kita punya muamalah kita dengan Allah? Cara kita meletak diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita berlebih lagi. Nabi dalam keadaan dia itu maksum, dia solat, kaki dia bengkak. Dalam keadaan kita yang tak maksum, yang banyak dosa, tiba-tiba solat kita acuh tak acuh. Seolah-olah kita sudah diampunkan oleh Allah ataupun kita ni kebal daripada dosa. Allahu Akbar. Yang kedua, hadis lain Nabi menyebut, tadi 70, lebih 70 kali. Daripada Al-Aghar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, hadis ini daripada sahabat Nabi. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi beristighfar pada satu hari iaitu berapa kali? 100 kali. 100 kali. Hadis juga hadis yang sahih. Dalam sepotong hadis yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam satu majlis dia kata, Nabi
menyebut berapa kali tentang taubat? 100 kali. Mi'ata marratin Nabi menyebut Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.